Shalom, selamat sore ibu-ibu, ai sekalian. Apa kabar? Selamat tahun baru untuk kita semua. Saya percaya tahun ini akan berbeda ketika kita selalu bersama dengan Tuhan Yesus. Percayalah ibu-ibu, Tuhan Yesus sangat mengasihi kita. Dan Dia selalu ingin menyertai kita, dan Dia ingin kita mengandalkan dan menyerahkan kehidupan kita kepadanya. Kita akan menyanyikan sebuah lagu, Ku Persembahkan Hidupku. Marilah kita sesuai dengan lagu ini, kita mempersembahkan hidup kita bagi Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, sebelum kita menaikkan pujian ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapak Surgawi, terima kasih untuk kebersamaan kami di sore hari ini di dalam persekutuan Komisi Wanita. Kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan khususnya karena kami sudah boleh masuk di tahun 2024. Selama tahun kemarin Engkau sudah menyertai, dan kami percaya di tahun yang ini pun yang baru Engkau pun akan menyertai kami. Kami percaya Engkau akan selalu ada bersama dengan kami. Berkati ya Tuhan, dan biarlah lagu pujian yang kami boleh naikkan bagimu menyenangkan hatimu. Kami ingin menyerahkan yang terbaik dari hidup kami, dan supaya itu semuanya boleh memuliakan Engkau. Terpujilah Engkau ya Bapa, demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita menaikkan pujian, Ku Persembahkan Hidupku. masuk di dalam doa. 姐妹们，我们听到之前做一个祷告。
Bapak Surgawi, terima kasih untuk sore hari ini. Kami boleh bersama-sama akan belajar dan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, berkatilah kami semua agar supaya kami sama-sama belajar. Karena firman-Mu begitu penting di dalam kehidupan kami, dalam kami menghadapi berbagai persoalan yang ada di dalam kehidupan ini. Terima kasih Bapa, kami berdoa bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Ibu-ibu, mari kita melihat nanti beberapa ayat. 姐妹们，等一下我们要看几处的经节。 Kita bersyukur ya, kita sudah masuk di dalam tahun yang baru 2024. 感谢神，我们进入了新的一年2024年了。 Satu hal yang sangat penting perlu kita tanamkan dalam hati dan pikiran kita adalah bahwa Tuhan menyertai kita. 有一件事我们要深深记得的，就是神与我们同在。 Dan yang paling penting lagi adalah bahwa Tuhan mengasihi kita. 但是最重要的就是神爱我们。 Biarlah dua hal ini mendampingi kita memasuki tahun 2024 ini dengan damai dari Tuhan. 希望这两件事可以伴随着我们进入2024年，就是以平安的心态来接受它。 Ibu-ibu, apakah yang paling penting dalam hidup kita? 姐妹们，在我们生活当中最重要的是什么？ Bagi orang yang belum memiliki rumah, mereka membutuhkan rumah dan itu penting. 有些还没有房子居住的，对他们来说最重要的就是希望有一所的房子，让他们可以居住在里面。 Bagi orang yang belum punya mobil, mobil bagi dia mungkin penting. 对某些人没有汽车的，他觉得汽车对他来说是很重要的。 Bagi mereka yang belum memiliki pekerjaan, pekerjaan itu penting. 有些还没找到工作的，对他们来说工作是非常重要的。 Nah, bagi mereka yang belum memiliki pasangan hidup itu penting. 还有的就是有些人觉得他还没找到他的另外一半的时候，他觉得配偶是非常需要的。 Dan bagi kita orang Siantar, kita bersyukur karena jalan tol kemarin kita sudah bisa menggunakannya mulai dari Siantar sampai ke Medan. 对于我们现代的市民来说，这时候是非常可信的，就是从先达一直可以有高速公路，一直到棉兰去了，这通的。 Jadi bagi orang Siantar jalan tol itu penting. 对现代人来说，交通工具这个高速公路是非常重要的。 Mengapa? Karena ada masa-masa berpuluh-puluh tahun orang Siantar perlu berjam-jam untuk pergi ke Medan. 在几年前，先达人已经用了几十年的时间，假如要到先达到梅兰，要花了4-5个小时，很长的时间。 Kalau sekarang perkiraannya adalah 1,5 jam sudah sampai Medan. 现在估计不到1个小时半，我们已经到棉兰了。 Dan kemudian apa lagi yang penting bagi kita? 还有什么是对我们来说是重要的？ Yang tadi yang saya sebutkan mungkin kalau kita tidak memiliki juga bukan menjadi persoalan yang utama. 刚才我们所提到的几件事，可能假如我们没有拥有它的话，也不是我们生活上重要的事来的。 Mungkin kita bisa berkata oksigen, udara itu penting. 也许我们说现在氧气对我来说是很重要的。 Ya, karena kita tahu ya kalau kita tidak memiliki udara, kita tidak mungkin bisa hidup lebih lama. 我们晓得，我们没有一克的氧气供应我们，我们就不能够生活在地球上了。 Jadi apa yang terpenting sebenarnya dalam hidup kita? 所以在我们生活当中，什么是最重要的呢？ Dan menurut saya Tuhan adalah yang terpenting dalam hidup kita. 按我来说，神在我们生活当中是居首要、最重要的。 Karena dialah yang menopang dan yang menyelamatkan kita. 因为是他支撑我们，也是拯救我们的主， Sehingga kita bisa memiliki hidup yang kekal dan memiliki jaminan itu bersama dengan Dia nanti. 因此与他在一起，我们有永生的盼望，以及与他永恒在一起的盼望。 Ibu-ibu, kebutuhan hidup itu bisa membingungkan kita dalam menentukan prioritas.
姐妹们，在我们生活当中，有的时候很多的选择，让我们不能够选择哪里一种是优先我们要的。 Karena bagi saya ibu-ibu itu yang paling memikirkan soal kebutuhan di rumahnya masing-masing. 因为姐妹们，我们各自的想法、选择，就是我们生活上所需要的。 Tetapi di dalam berbagai kebutuhan itu bisa membuat kita juga buta terhadap prioritas. 所以在很多这些要选择当中，我们模糊了什么是我们的优先所要的。 Bahkan kebutuhan hidup itu bisa melucuti kedaulatan Allah dalam hidup kita. 甚至这些选择，我们能够把神的主权把它消减了。 Jadi bagaimana menempatkan kebutuhan hidup dalam hidup kita? 所以在我们生活当中，我们要怎么样做一个选择？ Kita harus berhati-hati di dalam menentukan kebutuhan hidup. 我们要非常谨慎的决定什么是我们生活上的需要。 Umpamanya kita bisa berpikir bahwa kita butuh mobil, padahal tidak. 比如说，我很想要一辆车，其实这不是非常重要的。 Karena menurut saya kita mungkin lebih butuh ada rumah daripada mobil. 对我来说，可能对我来说，我更需要一所房子好过一辆车。 Jadi kebingungan di dalam menentukan prioritas itu bisa terjadi dalam hidup kita. 所以在我们生活当中，我们常常有一些的混合，要选择什么是优先我们想要得到的。 Hati-hati menjadikan kebutuhan hidup sebagai segala-galanya. 所以我们要非常的谨慎，怎么样做一个生活上选择生活上的需要，让我们非常的诱惑的。 Kebutuhan hidup tidak boleh sampai menggantikan tanpa kita sadari ya, menggantikan posisi Allah. 我们生活上的需要，不要让我们在不知不觉当中，我们否认了神。 Saya memberikan sebuah ilustrasi. 我们看一个比喻， Kalau ibu-ibu suka menonton dari YouTube, 假如我们可以从 YouTube 的网站看一些的东西的话， lalu setiap kali kita membuka sebuah video di YouTube, 当我们看一个短片的时候， maka yang muncul terlebih dahulu adalah iklan. 常常先给我们的就是这些广告。 Lalu ketika sudah menonton video itu beberapa saat, nanti muncul lagi iklan. 所以当我们看了这个短片，一下子而已，广告又出现了。 Paling lama setiap iklan itu selalu 5 detik. 这个广告它的时间最长是要5秒钟。 Ya, jadi kita harus menunggu sampai iklan itu selesai, baru kita bisa menyambung lagi video yang kita sedang tonton. 所以当我们看一些短片的时候，我们一定要把这个广告看完，然后再继续看这个短片。 Kenapa ada iklan di YouTube? 为什么这样在 YouTube 所有的视频都要加上广告呢？ Ya, ini tentu sebenarnya adalah rahasia perusahaan ya. 这其实就是商家们的秘密。 Mungkin YouTube mendapatkan fee-nya itu dari iklan. 很可能的 YouTube 从这些商家哪里得到了一些的利益。 Ya, kalau tidak ada fee, YouTube tidak bisa menjalankan usaha mereka. 假如没有这些经费的话 ，YouTube 就不能够持续的供应我们所要看的一切。 Nah, iklan yang selalu muncul itu tanpa kita sadari itu memberikan kita semacam pengetahuan bahwa kita butuh itu. 这些常常出现在我们眼前的这些广告，有时会搅扰我们，有时会让我们觉得我们可能需要这些东西。 Padahal kita nggak butuh. 其实我们真的不需要， Tapi karena terus-menerus dimunculkan, akhirnya membuat kita menjadi berpikir kita butuh. 因为太时常让我们看见的，所以我们有时候会觉得，可能这也是我所需要的其中一种。 Yang tidak kita butuhkan akhirnya menjadi kita butuhkan. 这些我们不需要的，往往会变成我们现在需要了。 Sehingga ini mengubah prioritas di dalam kehidupan kita. 所以在我们生活当中，这些就替换了我们哪里一种是我们首要的。 Jadi kebutuhan itu lama-kelamaan menjadi segala-galanya dalam kehidupan kita. Itu harus kita hati-hati. 所以我们要非常谨慎，这些的所谓的需要，常常会成为我们生活上的优先的所要得到的。 Kebutuhan hidup tidak bisa menggantikan posisi Tuhan yang adalah segala-galanya bagi kita.
所以姐妹们，我们要非常的仔细听，这些的需要永远不能够替换神是我们在生活上的优先。 Jadi apakah yang paling penting di dalam hidup kita? 所以什么是在我们生活上是最优先、最重要的呢？ Matius 17 ayat 5 berkata demikian. 在马太福音第7章告诉我们， Matius pasal 17 ayat 5. 马太福音17章第5节， Dan tiba-tiba sedang ia berkata-kata, turunlah awan yang terang menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan, dengarkanlah dia. 说话之间，突然有一朵光明的云彩遮盖他们，且有声音从云彩里出来说：“这是我的爱子，我所喜悦的，你们要听他。” Iya. Ini merupakan sebuah peristiwa di mana Tuhan berada di sebuah bukit. 这个事情发生在当神在一个山坡上， bersama dengan 3 orang murid-muridnya. 就是与他所爱的3位门徒在一起。 Dan di situ Bapa memperdengarkan suara. 在那里，天父让他的声音可以被人听见。 Dan itu didengar oleh murid-muridnya. 这声音，主的门徒们也听到了。 Dan karena itu didengar, berarti itu sangat penting. 因为听到，所以这意味着非常重要。 Perhatikan ibu-ibu, apakah yang sangat penting dalam hidup kita? 姐妹们，我们要注意什么是在我们生活上是最重要的。 Bapa memperdengarkan suaranya di situ. 就是天父把他的声音告诉我们，让我们听到。 Inilah anak yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan, dengarkanlah dia. 就是这声音告诉我们，这是我的爱子，我所喜悦的，你们要听他。 Bapa menyampaikan berkata-kata yang didengar oleh para murid Tuhan Yesus. 天父告诉说出来的话，是让他的门徒们可以清楚的听到。 Apa yang didengar oleh para murid? 那门徒们听到什么呢？ Bapak mengatakan bahwa Yesus adalah anak yang dia kasihi. 天父告诉门徒们，就是说，耶稣是他所爱的孩子。 Dan Yesus adalah yang Bapak berkenan. 耶稣也是神所喜悦的。 Bapak menyenangi. 父爱他的孩子，喜悦他的孩子。 Dan kemudian yang terakhir adalah dengarkanlah dia, Yesus. 最后一句就是你们要听他，就是耶稣，要听耶稣的。 Bapak ingin Tuhan Yesus itu anaknya yang sangat dia kasihi itu didengarkan. 就是天父要他所爱的孩子，所喜悦的孩子，他的话你们要听。 Jadi di sini Bapak menyampaikan sesuatu yang sangat penting untuk para muridnya dan juga untuk kita. 那个时候，天父告诉门徒们这些话，今天同样他的话也告诉我们。 Bagi Bapak, Yesus itu anaknya yang sangat penting kehadirannya. 对天父来说，耶稣是他最爱的孩子，他的存在也是神所愿望着、神所喜悦的。 Tidak mendengarkan Yesus berarti tidak mendengarkan Bapa. 不听耶稣的教导，他的话语就是不听神的话。 Tidak mendengarkan Yesus berarti masalah. 不听耶稣的话，就意味着有问题了。 Kita akan tersesat jika kita tidak dengarkan Yesus. 我们不听耶稣的话语的话，我们就会走极端。 Kita akan meleset dari sasaran jika tidak mendengarkan Yesus. 当我们不听耶稣的话的时候，我们就从这个标准上走偏了。 Kita akan kelaparan. 我们会饥渴慕义， Kita tidak akan pernah terpuaskan 我们永远不会被满足。 jika tidak mau mendengarkan Yesus. 假如我们不要听耶稣的话， Hidup kita akan sia-sia jika tidak mendengarkan Yesus.
当我们不愿意听耶稣的话语的时候，我们的生活是突然的，没有益处的。 Jadi mendengarkan Yesus itu sangat penting bagi Bapa. 听主耶稣的话，对父来说这是非常重要的。 Dan berarti ini sangat penting buat kita. 同样的，对我们来说也是非常重要。 Apa yang penting bagi Bapa harus penting bagi kita. 什么对父来说是重要的，对我们来说也是很重要的。 Apa yang penting bagi Bapa belum tentu penting bagi dunia. 什么对父来说重要的，不一定世界认为是重要的。 Hati-hati sebagai anak-anak Tuhan, kita mementingkan dunia, tetapi tidak mementingkan apa yang dipentingkan Bapa. 所以，作为神的儿女，我们要非常谨慎，什么是父所重要的，或者是世界所重要的。 Penting bagi Bapa untuk mendengarkan anaknya. 对父来说非常重要的，听主耶稣的话语，他的爱子的话语。 Kita baca lagi satu ayat Matius 6 ayat 33. 我们再来看一处的经节，马太福音6章33节， Matius pasal 6 ayat 33. 就是同样的马太福音第6章33节。 Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. 你们要先求他的国和他的义，这些东西都要加给你们了。 Oke, tadi Bapak mengatakan dengarkan Yesus. 刚才父说要听主耶稣的话语， Oke. Jadi apa yang kita harus dengarkan dari Yesus? 那我们要听耶稣的什么话语呢？ Mulai dari ayat ini. 就是从这些经文开始， Karena ayat ini adalah perkataan Tuhan Yesus. 因为这些经文是主耶稣所说的话语。 Apa kata Tuhan Yesus? 那主耶稣告诉我们什么呢？ Ini penting. 这也是非常重要的， Inilah yang penting buat hidup kita. 这对我们生活上当中是最重要的， Ini prioritas utama. 这是优先我们要做的， Ini bukan pilihan. 这不是选择， Ini bukan iklan. 这不是广告， Tetapi ini adalah sesuatu yang sangat penting yang harus kita dengarkan. 这就是非常重要我们要听的。 Tuhan Yesus, anaknya Bapa mengatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. 所以主耶稣父的爱子这样说：你们要先求他的国和他的义。 Atau dengan kata lain, jadikanlah kerajaan Allah dan kebenaran itu sesuatu yang penting dalam kehidupan kita. 换句话来说，我们要把他的国和他的义，在我们生活当中成为一个重要的， Bukan yang lain-lain. 不是其他的。 Kita orang Siantar hari ini mendapatkan tol, ya kita butuh. 今天先达的市民可以很方便的使用政府的这个高速公路，这其实也是重要的， Karena waktunya juga sudah dipersingkat. 因为我们不用浪费这么多时间，短促了这些时间。 Tetapi berpuluh-puluh tahun kita tidak memiliki tol di Siantar. 几十年了，我们也没有这个，以前没有这个高速公路的时候， Lalu kita juga tidak apa-apa. 其实我们生活也没有什么。 Ya, hari ini punya tol, ya waktu jalan menjadi lebih singkat. 今天有了高速公路，就是这个路程缩短了它的时间。 Tetapi kebutuhan kita akan tol beda dengan kebutuhan kita untuk mendengarkan Yesus. 所以，我们听神的话语，与我们拥有这个高速公路是不相同的。 Bahkan kalau kita mengatakan kita butuh rumah, itu penting. 有的时候，我们是觉得我们需要一所房子，这是重要的， Betul. 真的是重要的。 Mempunyai rumah itu penting. 要有一所房子是非常重要的。 Ya, kita semua tahu apa artinya sebuah rumah. 我们所有人都晓得一所房子对我们来说是什么意义。 Tetapi mempunyai rumah dengan mendengarkan Yesus berbeda juga prioritasnya. 但是，想拥有一所房子，跟遵守神的旨意，这也是同样是它的优先权，我们要明白。 Kita tidak bisa menjadikan rumah itu segala-galanya. 我们不能把想拥有房子成为我们生活上所有的一切的首位。 Tetapi perkataan Yesus itu harus menjadi segala-galanya. 但是
主耶稣的话语应该在我们生活当中是成为所有一切的最重要的。 Ketika Tuhan Yesus berkata, berarti itu penting. 当主耶稣说的时候，这意味着这一句话是非常重要的。 Walaupun mungkin saat ini kita belum melihat kepentingannya. 可能这个时候我们不觉得，没有看到这是我的首要的。 Tetapi percayalah bahwa apapun yang dikatakan Yesus di dalam Alkitab itu penting. 我们要相信圣经里面所记载的神的话语都是重要的。 Karena Tuhan Yesus ingin kita memiliki kebenaran. 因为主耶稣要我们有真理。 Di dunia ini juga ada kebenarannya. 其实世界上也给我们很多所谓的真理， Tetapi hati-hati dengan kebenaran dunia. 但是我们对世界上所供给我们所提给我们的这个真理，我们要非常谨慎。 Kebenaran dunia tidak bisa disamakan dengan kebenaran Tuhan. 世界上给的真理不能够与神的真理相提并论。 Kebenaran Tuhan itu menghidupkan kita. 神的真理让我们可以活起来， Kebenaran dunia bisa menyesatkan kita. 世界的真理有时会让我们极端了。 Itu sebabnya Tuhan Yesus berkata, carilah itu. 所以主耶稣告诉我们要先求他的义， Carilah kebenaran. 就是要先求他的义，就是神的话语。 Ini sama dengan carilah Tuhan Yesus. 同样的意思就是你要寻找耶稣。 Maria dan Marta mempunyai respon yang berbeda ketika Tuhan Yesus datang ke rumah mereka. 当主耶稣来到玛利亚以及马大的家里的时候，她们两姐妹有不同的反应。 Maria ketika Tuhan Yesus datang ke rumah mereka, segera menghentikan semua aktivitas kehidupan sehari-harinya, lalu hanya duduk di tempat kaki Tuhan Yesus. 当玛利亚看到主耶稣来到她家里的时候，她停止了所有生活上的这些活动，只是安静下来，坐在主耶稣的脚前。 Sedikit berbeda dengan Marta, ketika melihat Tuhan Yesus datang, Marta melihat itu sebagai kesempatan untuk melayani Tuhan dengan menyuguhkan makanan dan minuman. 但是马大不一样，她看到耶稣来到她家里，她就非常忙碌的想要招待款待主耶稣。 Ini ada masalah prioritas. 这就是优先的她的等次。 Saya tidak berkata bahwa pelayanan Marta untuk Tuhan Yesus itu tidak penting. 我不是说马大对主耶稣的这些算起来是侍奉工作是不重要的， Tetapi kita harus menyadari ada masalah prioritas. 但是问题是哪里一种是优先的、重要的？ Jika waktu atau zaman Tuhan Yesus itu sudah ada internet, WA, Zoom dan sebagainya, 假如当时主耶稣的时代有这些有这些网站，也有这些 YouTube， 还有其他的网络的设备的话， maka kita tidak perlu repot-repot lagi seperti Maria yang menghentikan semua aktivitas duduk di depan kaki Tuhan Yesus. 那我们就不必像玛利亚这样把生活上所有的活动停下来，只是安静在主的脚前。 Apalagi sekarang dengan Alkitab yang begitu mudah, kita bisa buka, baca, dan renungkan. 尤其现在在网站上，我们可以开启我们的圣经，我们可以把它读，我们可以从那里得到很多的思想。 Masalahnya adalah pada waktu itu Alkitab belum ada seperti zaman kita. 问题是当时圣经还没有出版， Pada waktu itu juga belum ada internet, sehingga kita tidak bisa mengklik mungkin ke WhatsApp, ke YouTube dan sebagainya. 当时也没有像现在这么方便，我们可以只要打开网站，什么站我们都可以进到里面去阅读。 Pada saat itu Tuhan Yesus tidak bisa berada di satu tempat bersamaan dengan di tempat yang lain. 当时主耶稣也不能在同一个时间可以在不同的地方出现，不能的。 Sehingga ketika Tuhan Yesus datang ke rumah Maria dan Marta, 就是当主耶稣到玛利亚以及马大的家里的时候，
Maria melihat itu sebagai sebuah kesempatan, momentum yang tidak mudah didapatkan. 玛利亚就看到了这个信息，这是不可以缺少的机会， Sehingga dia memilih untuk melepaskan semua kegiatan dan duduk mau mendengarkan firman Tuhan. 所以他选择了把一切都放下，只单单要聆听主耶稣的话语。 Sekali lagi, Marta tidak salah, 再一次的，马大的这些行为不是错的， hanya salah prioritas, 只是他的优先次序错了， salah momentum. 就是错了在那个时间重要的是什么。 Hari ini kita juga harus belajar tentang hal itu. 今天我们要学习这件事。 Hari ini kita gampang sekali kalau mau mendengarkan firman Tuhan. 今天我们很容易的得到可以听到神的话语， Kita tinggal klik, 我们只要按一个按键。 tetapi bukan berarti lalu kita tidak perlu mengatur waktu. 但这不意味说我们不必整理调整我们的时间， Kita harus perlu prioritas. 我们需要的就是哪里一种是优先 Ibu- 次要的。 Ibu-ibu, apakah kita sudah mendengarkan Yesus? 姐妹们，我们听了耶稣的吗？ Apakah kita sudah mencari dan mengutamakan kebenaran dan kerajaan Allah? 我们是否听了主耶稣的话，然后我们专注在把主的国义当成是重要的？ Apakah hari ini kita sudah semakin peka dengan kehendak Tuhan untuk hidup kita? 在我们生活当中，我们对主的旨意、他的要求，我们敏锐的吗？ Apakah kita sudah mampu menyisihkan waktu di tengah-tengah kesibukan untuk firman-Nya? 当我们在忙碌的生活当中，我们是不是有花时间只单单为了神重要的信息？ Apakah kita sudah semakin menginginkan Yesus dalam hidup kita sebagai segala-galanya? 是否在我们生活当中，我们把主耶稣当成是我们生活上最重要的呢？ Ibu-ibu, kita perlu merenungkan sekali lagi di tahun yang baru ini, apakah yang penting bagi hidup kita? 所以姐妹们，在这新的一年里，我们要先思想的，在我们生活当中，什么是优先的、重要的？ Jikalau kita berani berkata bahwa Yesus adalah yang terpenting bagi saya, 当我们勇敢的说主耶稣在我生活当中是最重要的话， saya percaya kita akan mengalami tahun ini sebagai tahun yang berbeda. 我相信我们会经过2024年是一个很特别的一年。 Semoga kita mengalami hal yang berbeda bersama dengan Tuhan Yesus di tahun ini. 希望我们在进入2024年，我们有跟耶稣同在，是有一个特别的年份。 Semoga firman Tuhan ini menolong kita untuk berani hidup secara berbeda di tahun ini. 希望在今年我们可以活出不一样的一年。 Tuhan memberkati. 愿神祝福我们每一位。 Mari kita berdoa. 我们来进入接受祷告。 Bapa Surgawi, terima kasih untuk Yesus anakmu yang kau berikan kepada kami. 主耶稣，感谢你赐下你的独生爱子耶稣基督， Dan engkau meminta kami untuk mendengarkan anakmu. 你要我们听你的爱子， Dan ampuni kami kalau selama ini kami mungkin mengabaikannya. 主啊，求你赦免我们，因为我们这么久来，我们忽略了这一点。 Tetapi kami diingatkan kembali di tahun ini dan kami ingin berubah. 所以神在这年初你就提醒我们，让我们可以有所改变。 Biarlah kiranya Tuhan menolong setiap kami. 主啊，求你帮助我们每一位， Sehingga kami boleh memiliki satu kehidupan yang berbeda. 让我们有一个不相同的年份， Yaitu ketika engkau hadir di dalam kehidupan kami secara luar biasa. 就是当你特别的临到我们生活当中， Karena engkau sangat penting bagi kami Tuhan. 神啊，因为你对于我们来说是非常重要的， Karena engkaulah hidup kami. 因为你是我们的生活。 Kami bersyukur boleh memiliki engkau ya Tuhan. 神啊，我们感谢你，因为我们可以拥有你。 Berkati setiap ibu-ibu yang sudah mendengarkan. 神啊，愿你祝福每一位聆听你话语的儿女们， Sertai mereka di dalam merenungkan firman-Mu dan melakukan firman-Mu. 主啊，求你以
听道以及行道的姐妹们， sertai ibu-ibu di dalam memilih mana yang penting dan yang tidak penting. 也求你引领姐妹们在选择生活当中什么是重要的，什么是不重要的。 Terima kasih Bapa Surgawi. 主啊，感谢你， Inilah doa kami karena di dalam nama Yesus kami berdoa. 这样的祈求感恩交托，阿门， Amin. 阿门。 Shalom. 平安，姐妹们。